Okey. Boleh tahu tak hijrah ni bermula bagaimana? Tak tahu. Jadi hijrah ni bermula apabila berlakunya satu perancangan oleh pihak Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu tak macam mana Nabi tahu? Tak. Nabi tahu ni apabila Jibril alaihissalam datang membawa berita kepada Nabi untuk tidak tidur di tempat tidurnya pada malam itu. Kemudian Nabi membuat satu perancangan untuk berhijrah. Dalam pada masa yang sama, siapa yang terlibat? Pada awal tu ada antara yang terlibat adalah Ali bin Abi Thalib dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Sebab itulah dalam pada kisah ini saya ingin membawa dua perkara, iaitu mengenai bersahabat dan juga bersabar. Sebab dalam pada mana perjalanan Nabi untuk sampai ke Madinah ini, banyak ranjau dan meliku yang terjadi semasa perjalanan Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Pada malam kejadian itu, tahu tak siapa yang tidur di baringan Nabi? Tak. Okey, yang tidur yang menggantikan tempat Nabi adalah sahabat Nabi yang paling muda, iaitu Ali bin Abi Thalib. Dia menggantikan tempat tidur Nabi dan menggunakan selimut hadrami yang berwarna hijau. Kemudian dia tidur. Dan masa tu, masa malam tu, rumah Nabi ni dikepung oleh siapa? Pihak Quraisy. Pihak Quraisy. Dan Nabi pula bergerak ke gua, ke Jabal Sur, dan menetap di Gua Hira. Ustaz pernah naik dulu. Memang perjalanan sangat memenatkan. Sedangkan ada tangga Ustaz naik 2-3 tahun yang lepas. Ini kan Nabi ketika tidak ada jalan, kemudahan yang disediakan, sangatlah letih, sangatlah mencabar. Dan bayangkan selama 5 batu Nabi berjalan, melecet kaki baginda. Kerana apa? Kerana dia bergenjit, jalan sekarang bergenjit. Untuk apa? Untuk menghilangkan jejak tapaknya daripada dikesan oleh pihak kafir Quraisy. Pihak kafir Quraisy pula dah tangkap dah Ali ni, ikat kat Kaabah. Sebab apa? Sebab dia tak nak bagi tahu kat mana Nabi. That's why lah dalam pada kisah ni saya membawakan dua perkara, iaitu bersabar. Tengok Nabi sabar. Dia walaupun perjalanan dia penuh berliku, dia tetap sabar. Dia sakit pun tetap bersabar. Okey, macam mana pula sahabat ni? Ni saya nak cerita bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ni menjadi sahabat yang sangat, orang cakap apa, sanggup berkorban apa saja, harta atau nyawa. Sebab apa? Masa nak masuk dekat gua ni, dia cakap kepada baginda, jangan masuk lagi, biar aku dulu yang masuk. Risau jika ada bahaya dalam gua ni, aku yang kena dulu. Bukan baginda. Nampak? Sanggup berkorban nyawa. Nabi masuk, Abu Bakar masuk, kemudian dia nampak ada lubang. Dia tutup lubang dengan kain dia. Dia tutup tu. Ada 2 lagi tu lubang. Dia buat apa? Tutup dengan kaki dia. Gitu. Kemudian dia panggil Nabi masuk. Nabi pun masuk. Kemudian Nabi pun berehatlah di sana, tidur di pangkuan Abu Bakar. Kemudian tengah-tengah Nabi tidur, menitis air mata kesakitan Abu Bakar. Sebab apa? Kaki dia yang bersandar ke lubang tu ada ular. Ada apa? Ular. Sengat pula kaki baginda. Kemudian menitis air mata menyebabkan Nabi terjaga. Dan kenapa? Dia cakap kat Abu Bakar dia kena sengat. Nabi pun udah itu bagi kebaikan. Dan dipendekkan cerita pula, diteruskan perjalanan ni sehinggalah sampai ke mana? Ke Quba. Nabi membina sebuah masjid. Dalam perjalanan tu ada juga yang mengejar. Sebab apa? Pihak kafir Quraisy ni meningkatkan lagi jumlah siapa yang mampu menangkap Nabi ni. Siapa dapat tangkap, dapat 100 ekor unta. Unta mahal ekor masa tu. Sekarang pun masih lagi mahal. Surakah ni kejar sampai dia punya unta yang kejar dia ni terbenam ke dalam macam pasir jerlah dia tu. Sampai gitu barulah dia tak kejar dah Nabi. Dia minta maaf je kat Nabi. Kemudian Nabi meneruskan perjalanan dan disambut baik oleh siapa? Oleh penduduk Madinah, untuk menjadikan baginda sebagai ketua
Kemudian ni ketua agama di sana sambut Nabi dengan baik, memberi harta dan sebagainya, memberi tempat kunjungan. Dan begitulah sebenarnya kisah hijrah ini. Okey, itu secara ringkaslah. Okey, kalau nak tahu mengenai dua perkara yang saya bawakan tadi, iaitu mengenai bersahabat dan juga bersabar tadi, saya ada bawa lagi dua video. Jom kita tengok. Assalamualaikum. Tahu atau tidak, kesabaran itu ada tiga. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepadanya. Yang kedua, sabar dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan yang ketiga, sabar atas musibah dan ketika mendapat gangguan jiwa. Dan yang terakhir inilah yang paling utama. Nabi pernah bersabda, sesungguhnya kesabaran itu ketika pukulan yang pertama. Jadi, sabar itu bukanlah setelah kita membalas kata nista, kemudian baru terasa untuk bersabar. Ibnu Al-Alha pernah berkata, barang siapa yang bersyukur pada saat lapang dan tidak bersabar ketika ditimpa bencana, ia termasuk orang-orang yang berdusta walaupun ia termasuk orang-orang yang berilmu. Ibnu Munabih ada mengisahkan tentang seorang Nabi yang beribadah kepada Allah selama 50 tahun. Kemudian Allah menimpakannya dengan satu penyakit. Lalu Nabi itu mengadu akan deritanya. Kemudian Allah mengatakan bahawa ibadah 50 tahunnya tidak sebanding dengan keluhan sakitnya. Jadi, moga-moga Ramadan dan musibah COVID-19 kali ini mampu menjadikan kita orang yang bersabar. Dalam bersahabat, kita selalu diingatkan akan kisah seorang penjual minyak wangi dan seorang tukang besi. Ini kerana Rasul pernah bersabda, seseorang itu adalah berdasarkan agama sahabatnya, maka perhatikanlah seseorang itu siapakah sahabatnya. Alqamah pernah berpesan, pilihlah sahabat yang suka melindungi sahabatnya, kerana sahabat merupakan hiasan pada diri kita. Kadang itu kita leka dengan persahabatan yang dihiasi hiburan dunia. Tetapi adakah itu persahabatan sejati yang mampu membawa kita ke syurga? Jadi, carilah sahabat yang mampu menegur saat kita lalai dan tenggelam akan nikmat dunia. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, wahai orang yang beriman, bertakwalah dan hendaklah kamu bersama-sama orang yang bersifat benar. Alqamah berpesan lagi, carilah sahabat yang menutup aib sahabatnya. Wahai sahabat, carilah daku di neraka ketika aku tiada di syurga.